Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tonton Baban masih lagi hangat sehingga hari ini berkaitan dengan keputusan muda ataupun Presiden muda Syed Saddiq yang telah sah menarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Akhirnya banyak kabar angin, banyak spekulasi yang dibuat. Adakah Syed Saddiq akan mengosongkan kerusi ahli parlimen Muar? Adakah Adun Muda juga akan mengosongkan kerusi? Nah, saudara-saudara, di sebalik gesaan ini terdapat satu kejutan baru dari Perikatan Nasional, kepimpinan Perikatan Nasional. Nah, spekulasi yang seterusnya adalah, adakah Syed Saddiq akan membawa Muda masuk dalam kepimpinan Perikatan Nasional? Walaupun sebelum ini sudah disahkan oleh Presiden Muda bahwa Muda akan menjadi kuasa ketiga. Nah, saudara-saudara, satu artikel dari sinarharian.com, kenyataan dari Tuan Ibrahim, timbalan Presiden PAS, yaitu kepimpinan PAS, Tuan Ibrahim, Perikatan Nasional alu-alukan Syed Saddiq sertai parti. PN mengalu-alukan ahli parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, sekiranya beliau mahu menyertai parti itu. Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim, Tuan Man berkata, mereka terbuka untuk menerima mana-mana ahli parlimen, terutamanya yang berprinsip. Jadi prinsip kami, kita mengalu-alukan ahli parlimen untuk bersama dalam PN dan perkara prinsip keadilan, isu besar negara. Soal dia nak duduk di posisi mana-mana, itu hak masing-masing. Bukan makna bila kita duduk dalam kerajaan, kita tidak boleh kemukakan ketegasan kita. Nah, saudara-saudara, sebelum saya meneruskan artikel ini, kalau benar Muda akan masuk di dalam parti ataupun gabungan Perikatan Nasional, apakah kelebihan yang akan diperolehi oleh Syed Saddiq sendiri ataupun satu blok Muda? Dalam artikel ini lagi, ada ahli parlimen kerajaan pun lantang menyuarakan pandangan masing-masing. Dia tegur, sepatutnya dalam sistem demokrasi memang begitu. Jadi kita alukan Syed Saddiq dan termasuk juga ahli parlimen lain yang lantang kerana kecewa dengan pemerintahan katanya. Bermakna di sini Tuan Ibrahim, kepimpinan Perikatan Nasional, mengalu-alukan bukan saja Syed Saddiq, dan juga termasuk ahli parlimen dari kerajaan juga untuk masuk dalam Perikatan Nasional. Persoalannya, sekiranya mereka ingin masuk dalam Perikatan Nasional, melompat parti dari kerajaan perpaduan, dari Pakatan Harapan, tidak kira dari PH, dari UMNO, ingin masuk dalam PN, sudah pasti mereka perlu mengosongkan kerusi dan mereka masuk dalam Perikatan Nasional bukan lagi sebagai ahli parlimen. Disebabkan RUU ataupun Akta Anti Lompat Parti. Dalam artikel ini lagi, ketika ditanya adakah PN menawarkan kedudukan kepada beliau, ahli parlimen Kubang Kerian itu menegaskan tiada tawaran diberikan kepada Syed Saddiq. Buat masa ini dia bebas. Kita tidak tawarkan apa-apa. Kita terbuka dan kita daripada PN alukan mana pihak yang nak bersama dengan Perikatan Nasional. Nah, sudah dinyatakan sini, jelas dinyatakan di sini, tidak ada tawaran untuk ataupun diberikan kepada Syed Saddiq. Nah, apa pilihan Syed Saddiq selepas ini? Adakah beliau tetap akan ingin menyertai Perikatan Nasional ataupun tetap dengan kekal dengan kuasa ketiga? Walaupun sebelum ini ada pemerhati politik ataupun pengulas politik menyatakan bahwa kuasa ketiga tidak pernah menang di dalam tidak pernah menang. Seperti yang sebelum ini yang pernah berlaku, PAS pernah menjadi kuasa ketiga, turut gagal. Pejuang juga pernah menjadi kuasa ketiga, turut gagal menurut Syahbudin.com. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan perkara ini? Akhirnya, PN mengalu-alukan Syed Saddiq untuk menyertai parti, kata Tuan Ibrahim. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.
Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian. Baru-baru ini kita mendengar kenyataan ataupun komen daripada Khairy Jamaluddin ataupun KJ berkaitan dengan isu yang hangat hari ini, yaitu berkaitan dengan penarikan sokongan terhadap kerajaan perpaduan daripada Presiden Muda, ataupun Syed Saddiq. Saudara-saudara, akhirnya apa ulasan terkini berkaitan dengan respon Khairy Jamaluddin itu melalui satu artikel Syahbudin.com, ulasan Syahbudin.com, merapulah KJ kali ini. Wah, bagi saya ini satu kejutan baru untuk Khairy Jamaluddin. Di sebalik banyak gesaan agar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman meletakkan jawatan sebagai ahli Parlimen Muar, berikutan tindakannya menarik diri daripada menyokong kerajaan perpaduan, pemimpin UMNO yang terkeluar sekejap, Khairy Jamaluddin, nampaknya mempertahankan Presiden Muda itu. Kata bekas Menteri Kesihatan itu, Syed Saddiq adalah ahli parlimen yang jujur dan masih berpegang kepada dasar Pakatan Harapan, yaitu tidak bekerja sama dengan UMNO dan Ahmad Zahid Hamidi. Jika kamu minta dia letak jawatan dan kosongkan kerusi, Anda yang sepatutnya kosongkan kerusi kamu dahulu, tambah beliau. Khairy Jamaluddin atau KJ menegaskan, pengundi pada pilih RU 15 lalu menyokong PH, terutamanya adalah kerana pendirian gabungan itu untuk tidak bekerja sama dengan UMNO dan Zahid Hamidi. Sambil menyatakan tidak perlu untuk Syed Saddiq meletakkan jawatan, KJ sebaliknya berkata, pemimpin-pemimpin PH yang sepatutnya mendapatkan mandat baru daripada rakyat kerana melanggar janji mereka sendiri. Sebagai makluman, Muda bukanlah komponen PH, tetapi Syed Saddiq telah memeterai MOU dengan PH sebelum PRU 15 lalu untuk mengelakkan pertembungan dan bagi mewujudkan proses saling membantu. Disebabkan adanya MOU tersebut yang disertai dengan PH tidak meletakkan calonnya, itulah yang menyumbang kepada kemenangan Syed Saddiq di Muar. Jika Syed Saddiq bertanding atas tiket Muda dan PH juga meletakkan calon, nasibnya di Muar pasti tidak jauh berbeza dengan Pejuang dan GTA yang hilang deposit di semua kawasan yang mereka tandingi. Dengan itu, ikut logik akal apabila Syed Saddiq tidak lagi menyokong kerajaan perpaduan yang ditunjangi PH, menggesanya meletak jawatan adalah sesuatu yang wajar dan munasabah. Setidak-tidak bolehlah sama-sama kita lihat sama ada Syed Saddiq masih boleh menang atau tidak di Muar tiket mudanya. Dalam konteks PH bekerja sama dengan UMNO selepas PRU 15, ia bukanlah bermakna prinsip dan janji pilihan rakyat telah dilanggari. Nah, ini yang perlu didengar oleh ramai orang. Semua orang faham keputusan PRU 15 telah menyaksikan tiada mana-mana parti beroleh majoriti untuk membentuk kerajaan sendiri. Atas kemulut itu dan untuk mewujudkan kestabilan politik yang di Pertuan Agong lalu menitahkan agar dibentuk sebuah kerajaan perpaduan. Dalam proses mendapatkan persetujuan ke arah itu, Mahyadin yang mewakili PN awal-awal lagi selepas menghadap Agong telah membuat pendirian menolak untuk berada dalam kerajaan perpaduan. Setelah PN menolak, apalagi pilihan yang ada buat PH yang memiliki 82 kerusi parlimen ketika itu. Apakah mahu dibiarkan negara tiada kerajaan dan kemelut politik berpanjangan? Cuba ketika itu Mahyadin menyatakan sedia bekerja sama dengan PH untuk membentuk kerajaan perpaduan demi mematuhi titah Agong dan bagi mewujudkan kestabilan politik dalam negara. Apakah kerjasama PH dengan UMNO masih wujud? Takkan benda simpel macam ini pun KJ masih tak boleh faham sampai sekarang menurut Syahbudin. Lagipun kalau Syed Saddiq seorang yang berprinsip dan memang menolak kerjasama PH dengan UMNO sejak awal lagi, kenapa sebelum ini beliau memberi sokongan? Merapulah KJ kali ini menurut Syahbudin Husin. Saudara-saudara, artikel ini dari Syahbudin.com, merapulah KJ kali ini.